Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نبر بالكتاب بصري وأتلق بلساني استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kitab Risalah Tauhid, muka surat 33 Rumi, Jawi 22. Perenggan bawah sekali. 22 perenggan bawah sekali. Rumi 33. Kita sedang membahaskan tentang qudrah, artinya kuasa. Yang mana sifat qudrah ni antara sifat yang selalu berkait rapat dengan iradah dengan ilmu. 3. Qudrah, iradah, ilmu. 3 sifat ni dia biasanya berkait-kait. Kita bahas iaitu tentang kekuasaan Allah ataupun kekuatan Allah. Boleh juga qudrah kan? Kudrat kan? Kederat. Kekuasaan Allah ataupun kekuatan Allah. Kita dah bahas takrif sebagainya. Masuk kita dekat masalah memberi bekas. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum bid-darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa. Tuhan saja, Allah saja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Ayat dia simple aja, tapi orang nak terima ni orang payah nak terima. Kalau dia terima pun dari segi mulut aja dia terima. Tapi dari segi akal dia, berfikir dia macam tak boleh terima juga. Mungkin dia kata dia boleh terima, tapi bila dibincangkan lagi, dia macam tak boleh terima. Ayatnya mudah je. Tuhan, Allah sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Menjadikan tu mengadakan lah. Daripada tak ada kepada ada. Menjadikan, mengadakan. Dan mentiadakan. Daripada ada, jadi tak ada balik. Ataupun daripada tak ada, kekal tak ada. Ataupun daripada yang dah ada, kekal ada. Allah saja yang mempunyai kuasa. Menjadikan dan mentiadakan. Dia simple, mudah. Tapi tak ramai yang boleh terima. Secara hakikatnya, diorang tak boleh terima. Bila kita kata Allah saja yang mempunyai kuasa untuk menjadikan dan mentiadakan, maksudnya apa sahaja yang dinamakan ada, jadi, semua Allah. Janji namanya ada. Yang kita istilahkan sebagai ada ataupun jadi, semua Allah. Apa saja. Kejadian Allah. Oh, semua daripada Allah, okey. Bila kata semua daripada Allah, kadang-kadang terima. Tapi bila kata semua
Semua tu dengan maksud apa sahaja yang berlaku. Apa sahaja. Kadang-kadang kita nampak ianya yang berlaku tu baik. Kadang-kadang yang berlaku tu tak baik bagi kita. Kadang-kadang yang berlaku tu kita kata kita buat. Tapi padahal kita kena pegang Allah saja yang buat. Menjadikan tu buat. Dan mentiadakan daripada yang ada tu Allah tak ada kan. Inilah perbahasan sifat qudrah yang kalau kita nak bahas fardu kifayah, dia ada ta'alluq. Ta'alluq qudrah adalah ijad dan idam. Ijad tu maksudnya mengadakan lah. Idam tu maksudnya mentiadakan. Hanya Allah saja yang boleh mengadakan dan boleh mentiadakan. Menjadikan dan boleh mentiadakan. Itu dia ta'alluq dia. Ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah ataupun fungsi ataupun peranan lah. Fungsi ni tak syok sangat guna kata fungsi. Peranan qudrah, Allah bersifat qudrah. Allah mempunyai kuasa. Kuasa Allah itu, bila sebut kuasa, fungsinya adalah ataupun peranannya adalah mengadakan dan mentiadakan. Itu fungsi ataupun peranan ataupun kerja qudrah. Kita tak boleh kata qudrah itu mengetahui. Tak boleh. Sebab tahu-tahu ni sifat ilmu Allah. Yang tahu. Baru kena. Maknanya sifat Allah yang bersifat dengan ilmu, pengetahuan, tahu. Allah yang bersifat ilmu ini tahu. Baru kena. Allah yang bersifat dengan qudrah, ijad dan idam. Iaitu mengadakan dan mentiadakan. Maka itulah peranan qudrah Allah. Jadi, kita dapat faham, di antara Allah dan apa yang Allah jadikan, dia ada hubungan. Hubungan dipanggil hubungan penciptaan. Allah menjadikan, kemudian makhluk selain pada Allah dijadikan. Hubungan dia hubungan Tuhan dengan hamba. Okey, itu sikitlah berkaitan dengan Allah saja yang mempunyai kuasa untuk menjadikan. Apa sahaja. Dan ia sahaja berkuasa mengubah. Hanya Allah je yang berkuasa mengubah. Mengubah-ngubah akan segala perjalanan alam. Apa maksud perjalanan alam? Maksud perjalanan alam adalah apa yang berlaku. Alam tu apa? Alam tu selain pada Allah. Semua alam. Lepas tu pula, alam ada selain pada Allah. Jadi, bila Allah ciptakan alam, apa-apalah, ataupun kita panggil makhluk, maka adalah cerita makhluk tu, apa yang terjadi sebagainya. Dan berubah-ubah, kecil ke besar ke apa ke sebagainya. Apa yang berlaku dengan kejadian yang Allah jadikan tu, mesti berubah-ubah yang Allah jadikan tu. Semua tu Allah saja yang buat juga. Allah juga yang buat apa yang perjalanan, segala perjalanan alam. Kita baca dulu. Dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia. Bila kata hal yang berlaku, apa sajalah, semua yang berlaku. Kerana perintahnya. Maksud perintah tu kerana Allah yang buat lah. Boleh kata perintah tu maksudnya Allah yang nak dan Allah yang buat. Bila kita kata perintah maksud suruhan Allah. Dikata kat sini apa yang berlaku dalam masyarakat manusia kerana perintahnya. Perintahnya meliputi. Maksudnya semua, tidak terkecuali. Meliputi itu maksudnya tidak terkecuali. Itu maksud meliputi.
Tak ada yang terkecuali. Semualah meliputi itu semua. Semua. Baik. Sekejap. Ada orang nak masuk. Admit. Ish. Jadi tak boleh nak admit ni. Itulah masuk lambat-lambat lagi. Okay. Jadi, apa sahaja yang berlaku dalam alam ni, dikata dalam masyarakat manusia, boleh juga. Aduh, kenapa dah jadi? Yeah. Saya nak start kali nak orang nak masuk. Kena gerakkan tab ni jauh-jauh. Okay. Dah. Apa saja yang berlaku, apa saja perjalanan alam dalam masyarakat, apa saja berlaku dekat makhluknya, dan sekalian makhluk di dalam genggamannya. Maksudnya semuanya adalah kehendak, ataupun kalau dalam perbahasan kita adalah kudrah, perbuatan Allah. Semua sekali. Jadi kita dapat kesan kudrah, kekuasaan, kekuatan Allah yang menjadikan, yang mentiadakan sebagainya. Kita dapat kesan kudrah Allah daripada beberapa. Kalau tengok di sebelah sini, pertama daripada kejadian alam. Daripada kejadian alam. Berlaku gerhana, baru ni berlaku gerhana. Allah lah tu. Gerhana bulan, gerhana matahari. Pertukaran. Hai Allah, hai. Yeah. Pertukaran malam dan siang. Semuanya kita dapat kesan perkara itu menandakan Allah yang buat. Itu satu. Dan disebut kat sini, termasuk juga bencana alam, gempa bumi semualah. Ribut taufan, gunung berapi, apa semua, banjir, Allah yang buat. Kemudian dia kata, yang besarnya pun kat sini, iaitu dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia. Maksudnya, kelahiran, kematian, jodoh, kemalangan, malah apa saja. Yang secara mudahnya perenggan ni, apa saja yang berlaku Allah yang buat. Kalau kita nak kiaskan lagi, nak tambah lagi sifat iradah, iaitu Allah yang nak, Allah yang buat. Bila sebut buat, ijad tadilah dengan maksud kudrah. Allah yang nak maksudnya iradah. Allah yang buat, dan perbuatan semua itu dengan ilmu Allah. Ada tiga sifat ni. Ini sentiasa berkait. Jadi apa saja yang berlaku? Dia kata kat sini, sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan. Sekali lalu, tengok sekali lalu, nampak macam manusia yang buat. Manusia yang buat tu. Makhluk yang buat. Dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Zahirnya, nampak seperti perbuatan makhluk. Tapi hakikatnya, ia adalah perbuatan Allah. Untuk kita faham, semua perkara. Untuk kita faham perkara ni gini. Bila kita kata Allah tu bersifat dengan kuasa, maka Allah buat. Sebab Allah berkuasa, Allah buat. Bila kata Allah berkuasa, Allah buat, kuasa Allah itu sempurna. Apa maksud sempurna? Maksudnya buat sungguh dan tak ada yang buat melainkan Allah yang buat. Jadi walaupun pada zahirnya nampak macam kita buat, jika benarlah kita yang buat,
jika benarlah kita yang buat, maka rosaklah sifat qudrah. Sebab bila kita kata kita buat, sekarang ni kita ke Allah buat. Sebab kata semua perkara Allah buat. Bila sebut buat qudrah, qudrah Allah yang bersifat dengan qudrah, dengan kuasa yang buat. Bila gitu maknanya Allah sahaja yang boleh buat. Tak ada yang sama macam Allah. Kan kita dah tahu kan? Laisa kamislihi syai'. Tak ada yang sesuatu ni yang sama macam Allah. Bila kata Allah tu bersifat qudrah dan Allah itu buat, maka Allah lah buat. Orang yang lain tak ada buat. Selain daripada Allah tidak buat. Kalau selain daripada Allah pun buat, maka rosaklah sifat buat Allah itu, iaitu sifat qudrah. Sebab ada yang lain buat juga. Allah buat juga. Malah rosaknya qudrah ni, rosak sifat kesempurnaan qudrah apabila buat tu berpakat. Allah buat, yang bukan Allah pun buat juga, tapi pakat. Walaupun Allah buat banyak, yang bukan Allah ni, bila sebut bukan Allah, tak kisahlah apa sekalipun. Yang penting bukan Allah. Makhluk kita ke apa ke, yang bukan Allah ni pun ada buat, tapi buat sikit aja. 0.000000001%. Tapi yang buat sebenar-benar buat Allah 99.9999999. Walaupun nampak Allah buat banyak, yang bukan Allah ni buat sikit sangat, tetap juga istilah yang dipanggil syirik. Kerana ada juga bukan Allah yang buat walaupun sedikit. Maka sifat kudrah Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah tidak sempurna kalau macam tu. Jadi bila kata Allah buat, semua Allah buat. Habis nampak macam kita yang buat. Kita yang angkat, kita yang jatuh, kita yang baling, semua kita. Itu sekadar nampak aja, zahir macam kita buat. Hakikatnya Allah yang buat. Sebab kalau kita kata kita buat, Allah buat juga. Sama-sama. Sebab kalau kita tak buat, macam mana Allah nak buat? Kita kena buat dah dulu. Kita buat gini, baru Allah izinkan ataupun Allah bagi kekuasaan kat kita untuk buat. Maka rosak sifat qudrah. Sebab kita buat, Allah juga buat. Jadi sekarang ni macam mana nak faham? Kita ni nampak je, zahirnya nampak macam kita buat. Tapi hakikatnya semua Allah buat. Kita tak payah cerita besar benda, perkara-perkara besar. Kita cerita perkara kecil, angkat barang. Angkat je. Angkat perkara kecil je. Nampak macam kita buat, zahirnya macam kita buat. Tapi hakikatnya Allah buat. Kita tak boleh kata kita buat. Sebab kita buat, kita sedar kan kita buat ni kan. Kita buat, kita gerak, kita apa yang kita nak jadi. Apa yang kita nak buat jadi ni. Maka kita lah buat. Tidak, Allah juga buat. Kalau kita kata kita buat, maknanya kita telah bersekutu dengan Allah. Ataupun istilah dia panggil syirik. Telah mensyirikkan Allah. Jadi untuk sah iman kita, kita hendaklah berpegang dekat akidah kita bahawasanya semua yang terjadi adalah Allah yang buat. Kalau kita nak kaitkan lagi, Allah yang nak, Allah yang buat dengan ilmu Allah. Kait tiga sekali senang. Sebab tiga perkara, tiga dalam satu. Walaupun perkara itu sebesar zarah, Allah yang buat. Bila sebab Allah buat, gerakan apa segala-galalah, segala-galanya. Jadi, tidak ada satu perkara, walaupun sekecil-kecil zarah, yang bukan daripada Allah buat. Sama ada perbuatan yang apa-apa yang berlaku tu baik ke, kita nampak baik. Perkara-perkara kecil, kelip mata pun besar juga. Lah ada lagi kecil. Gerakan virus. Ataupun habuk terbang, lagi kecil daripada kelip mata. Kelip mata tu dah besar dah tu, lebih pada Allah buat dah. Kita tak payah cerita besar-besar gunung berapi apa, kita cerita sekecil perkara. Kelip mata tu besar. Lintasan hati pun Allah buat. Itu lagi tak nampak. Kecil lagi, sekecil-kecil. Atom ke apa ke, sekecil-kecil semua Allah buat. Bila Allah buat, dan bila Allah buat, bukan sekadar Allah buat patut lepas tangan. Tengok dia kata apa kat sini. Yang tadi kan, dan ia sahaja berkuasa mengubah-ngubah akan segala perjalanan alam. Kita sebut alam cakrawala, tak payah besar sangat. Kita ambil sekecil. Alam ni semua lah. Jadi,
Jadi walaupun nampak zahirnya macam kita buat, tapi Allah buat. Apa saja yang berlaku. Bila sebut apa saja, semua perkara. Cuma kita nampak, kita lihat seolah-olah macam kita buat, tapi hakikatnya Allah yang buat. Kita apa? Contoh bersandar kepada kita. Yalah, semua kita sandar kita. Semua kita kata kita buat. Kita sekarang cerita tentang akidah pegangan. Memanglah kita akan kata kita buat, kita kelip, kita semua kita. Tapi dalam pegangan kita, dalam akidah kita, Allah yang buat, bukan kita. Allah yang buat. Kalau kita kata sebut sandar kita, hati-hati juga. Kalau kita kata sandar tu dengan maksud lalu kok kita, itu tak baca lagi, sekejap lagi kita baca. Lalu kok kita, tapi hakikatnya semua Allah. Itu tak apa. Tapi kalau kata sandar dengan maksud kita masih ada kuasa juga, atau kita ada kehendak nak juga buat, maka kat situ tak kena kalau cakap bersandar. Tapi kalau masuk bersandar sekadar lalu, boleh. Jadi kita akan baca. Sekadar cakap adat, ya, cakap adat aja. Cakap adat tu memang kita kena cakap macam tu, sebab apa sahaja yang terjadi, kita yang kata kita buat. Kita salah masuk gear, langgar kereta kat depan tu. Kita kata kita lah yang salah dan kita yang buat, kita yang langgar. Kita tak kata Allah langgar. Sebab kalau zahir nampak macam kita langgar. Tapi dalam hati kita pegangannya, segala yang berlaku, yang langgar tu adalah Allah yang buat. Dan Allah yang nak. Tapi kita rasa macam kita yang nak tekan minyak. Itu kita kata dan kita rasa, tak apalah. Tapi kalau kita korek dekat akidah kita, hakikatnya siapa sebenarnya? Allah. Semua Allah. Bab tu besar juga, accident ke apa besar. Dia ada benda kecil lagi. Apa sajalah benda kecil, habuk-habuk. Kita ambil apa baju apa sebagainya, kita pun banyak habuk kita buang. Habuk tu terbang. Habuk tu terbang. Nampak zahirnya kita yang buat. Sebab tu habuk tu terbang. Hakikatnya Allah yang buat semua. Semua Allah yang buat. Tak ada, walaupun sebesar zarah, bukan daripada Allah buat. Tak ada. Semua Allah buat. Sama ada kita nampak macam ianya baik bagi kita, ataupun kita nampak tak baik, jahat bagi kita, ataupun kita tengok ianya iman, beriman, ataupun kita tengok ianya kufur, kafir, ataupun kita tengok ianya satu pahala yang besar, ataupun kita tengok ianya satu dosa besar, judi, berzina dan sebagainya, ataupun kita tengok benda tu besar, atau kita tengok benda tu kecil, apa sahaja, alam bumi, alam langit, alam barzakh, semuanya Allah yang buat. Bila kita nak complete kan, Allah yang nak, Allah yang buat dengan ilmu Allah. Complete 3. Jadi, apa buktinya? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah memelihara sesuatu. Maksud memelihara tu maksudnya Allah yang lepas dah buat, bukan tinggal aja. Tidak. Lepas dah buat, Allah memelihara. Maksudnya Allah buat lagi. Yang dah buat tu dia buat lagi. Maksudnya apa nak bergerak, nak apa buat. Bukannya buat lepas. Itu pahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah, kita akan bahas bab Qadariyah nanti kalau sempat. Pahaman Mu'tazilah, Allah buat, lepas Allah buat manusia ke buat apa makhluk, Allah bagilah apa-apa, Allah bekalkan alat-alat. Maksudnya mata untuk penglihatan, kekuatan apa semua, dan makhluk tu buat sendiri. Allah lepas tangan dah. Allah tak peduli dah. Allah hanya tengok saja lepas pada tu. Allah tak buat dah. Itu Mu'tazilah. Ini ramai orang faham gini. Pahaman ni pahaman sesat. Yang bahawa lepas Allah dah buat, Allah dah bagi semua kekuatan semua, Allah dah bagi, kemudian Allah tinggalkan. Dengan maksud Allah perhati aja. Allah tahu dan Allah perhati, tapi bukan Allah buat dah. Makhluk tu yang buat. Ini pahaman Mu'tazilah. Maksud saya, contoh perkara kecil tadi, perbuatan kita berkelip mata, sandar nisbah ke salah juga, Ustaz. Maaf saya baru. Sandar atau nisbah ke salah juga. Perbuatan kita berkelip mata. Iyalah, sebutlah tadi, sandar tak apa.
Pahaman sesat tu makna kafir ke tak? Jap, main nak tengok. Ada tak dalam ni nanti? Dia ada jawab nanti. Ada jawab kat bawah tu. Nanti jawab, bacalah kat bawah tu. Dia dekat Qadariyah. Sebab Qadariyah ni, cabang Qadariyah adalah Mu'tazilah. Qadariyah besar, dalam Qadariyah tu ada Mu'tazilah. Qadariyah yang bawah tu, yang muka surat 34 bawah sekali tu. Bukan, 35 atas sekali. Itu jawapan dia, yang soal tu. Jadi saya tak jawab lah, sebab nanti kita baca baru kita jawab. Sekarang dia tanya awal-awal, baca sendiri. Muka surat 35 tu. Okay. Jadi setakat nak sandar memang tak ada masalah. Malah kita baguslah kita sandar pada kita sendiri. Cuma hakikatnya Allah lah. Hakikatnya Allah. Macam mana nak kaitkan dengan ayat ini? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan. Ya Allah, saya dah bahas ni dah lama dah. Mesti ponteng kelas ni. Ini dah bahas bila? Dah bahas rasanya 2 bulan atau 3 bulan lepas rasanya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini dah bahas lama. Sebab tu mengaji akidah ni tak boleh ponteng. Kalau ponteng pun tengok rakaman balik. Sebab pengajian kita dah masuk kudrah. Bila masuk kudrah, dia kena khatam dah benda-benda macam ni. Kalau tidak, problem lah. Dah bahas, saya tak silap 2 bulan atau 3 bulan lepas. Dah bahas dah ayat ni. Bukan ayat ni, banyak ayat lain. Berjam-jam dah bahas. Tak apalah, dah soal jawab pendek-pendek je lah. Kalau nak tu, tengok rakaman ni dalam YouTube balik. Tak ingatlah yang ke berapa. Tapi kita baru 20 lebih siri. 20 lebih siri. Dia mungkin siri yang ke berapa belas dah. Saya bukan ingat pun. Tapi dah bahas sebelum. Tak apalah, jawab. Jawab tetap jawab. Siapa nama? Nur. Jawab tetap jawab. Cuma nak bagi tahu detailnya tak adalah detail. Kalau detail jawabnya berjam lagi. Jawab tetap jawab. Okey. Allah tidak mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang mana ayat ni adalah mengisahkan, menceritakan tentang bukannya Allah terikat dengan makhluk. Kalau kita bahas tengok sekali lalu, mana Allah ni tak kuat tau. Allah ni lemah. Dengan kita faham sekali lalu kalau kita baca. Kalaulah makhluk kena ubah, baru Allah ikut, maknanya itu bukan Tuhan. Tuhan ni, dia buat apa sahaja yang dia nak buat. Tanpa terkait dengan siapa-siapa. Istilah yang dipanggil, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak ada. Allah buat kerana. Allah buat kerana. Allah ciptakan manusia kerana. Kita dah bahas dah bab kerana ni lama dah. Dah selesai dah. Sebab. Allah cipta makhluk sebab nak suruh ibadah. Bukan maksud sebab dengan maksud Allah tak tahu. Tidak. Bukan maksud tu. Jadi, kalaulah Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, ayat ini adalah ayat untuk kita faham, bukan ayat untuk Allah. Ayat untuk kita. Dengan maksud, kita tak tahu apa yang Allah akan takdirkan kat kita. Sedangkan takdir kita ni Allah dah ada sejak azali lagi. Dan kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, apa yang perlu kita buat? Kita buat ajalah kita hidup. Bila kita hidup, maka apa yang kita buat tu jadi. Maka ketika jadi tu, itulah sebenarnya yang Allah buat. Setelah jadi, baru kita tahu. Setelah jadi, baru kita tahu, itulah yang Allah buat. Dan itulah yang Allah nak. Sebelum ianya terjadi, kita mana tahu? Allah je tahu. Jadi kalau kita buatlah. Kita buat. Okey, kita buat. Buat sesuatu. Kita buat. Bila kita dah buat, jadi. Itulah Allah yang buat. Bukan kita buat. Nampak macam kita buat. Tapi hakikatnya Allah yang buat. Habis itu tak payahlah buat apa-apa. Kita pun tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa tu Allah yang buat. Bukan kita buat.
Tapi kita rasa macam kita buat. Oh, kalau macam tu aku tak nak buat apa-apa lah. Sebab kalau aku tak buat apa-apa, tak jadi. Dia pun tak buat apa-apa. Setelah dia tak buat apa-apa, maka dapat tahu bahawasanya Allah yang buat dia tak buat apa-apa. Kalau dia buat apa-apa, dia pergi buat. Kerja dia buat apa-apa. Okey, maka dapatlah apa yang dia buat tu. Maka sebenarnya Allah yang buat. Tapi dapat tahu setelah ianya jadi. Sebelum jadi tak tahu. Jadi, kalau begitu, dapat tak faham bahawasanya macamlah kita buat. Yalah kita. Sekarang ni, okey. Kita buat. Jadi Allah buat. Nampak macam kita buat. Kita baling. Allah buat. Bila dapat tahu? Bila baling? Oh, tak nak baling. Allah buat tak baling. Sebab kita ni tak tahu akan datang. Bila kita tak tahu perkara akan datang, apa yang terjadi semuanya Allah buat. Oleh kerana kita tak tahu akan datang, kita cubalah buat apa-apa yang kita nak buat. Apa sahaja yang kita buat, itu adalah kehendak dan Allah yang buat. Jadi betul lah. Macam kita buat, maka kita ubah. Kita ubah daripada sini, kita ubah ke sini. Daripada sini, kita ubah. Ubah. Kita buat kan? Kita buat. Maka Allah buat. Sebenarnya bukan Allah ikut kita. Hakikatnya Allah yang buat. Tapi nampak macam kita buat. Penjelasan yang lebih lanjut dalam masalah ni, tengok rakaman lepas. Tak silap saya 3 jam. Okay? Kadang-kadang nak tengok balik, tak tahu episod yang keberapa. Itulah. Sepatutnya kenalah. Saya pun tak, saya bolehlah nak cari. Tapi memanglah ada dalam 20 berapa episod tu. Nak macam mana? Tapi boleh tengok sebenarnya. Bila kita buka, contohnya masuk kat YouTube nanti kan, cari episod ke, ataupun siri yang ke 10. Tengok bab apa. Tengok muka surat berapa. Saya ada sebut awal-awal muka surat. Lepas tu kita tengok pula perbahasan itu kat mana. Perbahasan ni, oh ni yang lain. Jadi saya lah yang akan datang. Kalau nak cari, berjumpa lah, boleh. Kita masih lagi taklah banyak sangat. Kena usaha. Kita pun usahalah. Nur Hidayah kata kena usaha. Kita pun usaha. Usaha kita tu pun Allah yang buat. Kita nak berusaha. Kita nak berusaha tu pun Allah yang buat. Usaha kita pun Allah buat. Kita pun buat, dapat. Kita usaha pun Allah buat, dapat pun Allah yang buat. Bukannya kita usaha, lepas tu Allah bagi. Tidak. Usaha kita pun Allah yang buat usaha. Kita tak nak usaha. Tak nak usaha kita pun Allah yang buat. Yang ini akan bahas lagi. Tak habis. Untuk faham bab ni mungkin insya-Allah dalam 2 atau 3 siri. Usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Ya. Ya. Usaha ikhtiar makhluk tak memberi bekas, tak boleh tolak kita ada usaha ikhtiar. Tak boleh tolak. Itu pun kena hati-hati juga. Apa maksud tak boleh tolak? Hati-hati juga. Tapi dia ada bahas. Baik, kita baca dulu. Dia ada bahas kat bawah ni. Apa dia? Hanya yang ada bagi manusia itu, baca lagi. Usaha dan ikhtiar. Manusia ni ada usaha ikhtiar. Okey? Itu pun tidak memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Jadi kalau kata kita ada dekat manusia kat kita usaha ikhtiar. Buat, usahalah buat. Kita ada kat kita. Tapi perbuatan kita tak bagi bekas. Apa kita faham daripada perkara ni? Kita buat tapi tak bagi bekas. Maksudnya kita buat macam mana? Tak bagi bekas tu apa maksud dia? Kena faham betul-betul. Manusia ada usaha ikhtiar, tapi usaha ikhtiar tak bagi bekas. Tak bagi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Cuba tulis juga kat komen, nak tengok macam mana faham? Faham manusia tu ada usaha ikhtiar, itu kita faham semua. Tu no problem bab tu. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Tak bagi bekas pada mengadakan, nak jadikan dengan nak bagi tak jadi. Macam mana? Kat mana nak faham tidak memberi bekas yang dikaitkan dengan usaha ikhtiar? Tukar ayat aja, tak aci. Usaha kita tidak memberi apa-apa kesan. Tak aci, tukar ayat. Hasil, tak aci juga, tidak memberi apa-apa hasil. Tak jadi. Sebab masih lagi dipanggil tak memberi bekas. Nak faham betul-betul apa maksud? Ada usaha ikhtiar tapi tak memberi bekas. Tak bagi bekas maknanya nak bagi jadi atau tidak. Nak bagi jadi atau tidak.
Okey. Tidak mendatangkan manfaat. Mantap juga tu, tapi ayat tu kena syarah lagi. Tak bagi jadi atau tidak. Segala. Okey. Ni kertas. Kertas kan? Kita ada usaha ikhtiar, tak berhasil. Boleh tu? Okey. Ni ada kertas. Kertas. Sekarang ni kita nak koyak. Nak koyak kertas ni, maksudnya nak pecah dua, nak koyak dua. Jadi bila nak koyak dua, nak jadikan ianya koyak. Jadi maksudnya bila kita koyak, maknanya mengadakanlah, iaitu mengadakan koyak, menjadikan koyak kan. Okey. Jadi sekarang ni kita nak koyak. Jadi bila nak koyak, kita ada usaha ikhtiar, kita katakan. Kita ada usaha ikhtiar, maka kita pun nak usahalah ni, nak bagi koyak, nak bagi jadi dua. Ni satu, koyak jadi dua. Okey. Maka kita ada usaha ikhtiar, kita kata, maka bila ada usaha ikhtiar, kena usaha lah. Okey. Kita pun koyak. Jadi dua. Sekarang ni siapa yang koyak? Sebab kalau kita kata kita koyak, kita dah bagi bekas kan? Kita yang mengoyak. Sekarang dia kata kat sini, tidak memberi bekas pada mengadakan. Kalau kita tukar, tidak memberi bekas pada mengoyakkan. Kalau kita bagi tukar pakai koyak. Jadi, manusia tu ada usaha ikhtiar. Nak koyak yang ini. Okey. Jadi, nak koyak ada usaha ikhtiar. Maka kenalah usaha ikhtiar. Okey. Tapi usaha ikhtiar tidak boleh mengoyakkan. Kita tukar je ayat. Usaha ikhtiar tu tak boleh mengoyakkan. Tapi kena usaha ikhtiar, kita pun koyak. Sekarang ni siapa yang koyak? Kalau kita kata kita yang koyak, maknanya kita koyak. Tadi kata tak bagi bekas. Bekas tu koyak lah. Jadi siapa yang koyak? Allah lah koyak. Jadi maksud Allah yang nak. Allah yang nak. Allah yang nak. Sekejap. Kita tak bahas iradah. Kita bahas kudrah, iaitu kuat. Iaitu yang memberi kesan. Daripada satu, koyak jadi dua. Kan kesan. Bukan nak. Jawapannya Allah yang nak tu betul. Allah nak tu betul. Tapi kita tak bahas iradah. Kita bahas kudrah, kuat. Allah yang nak, Allah yang buat. Ya, tu jawapan dia sebenarnya. Zahirnya kita yang buat. Kalau kita kata yang koyak ni kita yang buat, maka kita telah berkongsi kuasa dengan Allah. Perbuatan usaha tu perbuatan Allah. Koyak tu pun Allah yang buat. Cantik. Itu apa ni? Pegang. Kita kata akulah koyak, itu zahir, tak ada masalah. Dan malah kita kena bercakap macam tu lah. Kita kena cakap gitu. Jangan kita cakap tiba-tiba je Allah koyak tu dah jadi pelik dah bercakap. Bercakap Allah yang makan, Allah yang suap, Allah yang kenyang, Allah semua Allah. Oh, pelik dah hidup gitu. Cakap lah. Kita bukan nak kita bercakap kat mulut. Cakap macam biasa. Aku buat, aku, engkau semua. Tapi pegang perbuatan usaha kita yang angkat untuk koyak ni pun Allah kalau nak sebut iradah, Allah pun nak supaya koyak, terkoyak. Allah yang buat ianya koyak, dengan ilmu Allah maka ianya terkoyak. Zahir macam kita buat. Itu maksud tak bagi bekas. Sebab ada orang faham tak bagi bekas ni, maksudnya Allah izin. Maksudnya kita koyak. Kita yang nak tu kita yang nak. Dan usaha ikhtiar yang kita nak buat. Maka Allah izinkan. Tak kenalah. Bukan izinkan. Allah yang buat. Izin pun Allah juga. Buat pun Allah juga. Seperti gerak cincin di jari. Betul. Saya nak bagi contoh tu tadi. Seperti gerak cincin di jari. Ni cincin. Pakai. Okay. Cincin. Bila kita gerakkan tangan. Siapa gerakkan kita? Allah yang gerakkan tangan kita. Cincin ni, siapa yang gerakkan? Allah juga gerak. Bukan tangan yang gerak. Troli. Ni pun dah bagi contoh dulu kan. Troli. Bawa barang dalam troli. Kita yang tolak troli sekarang ni. Hakikatnya Allah yang tolak troli. Barang dalam tu,
Biskut yang kita beli yang kita letak dalam troli itu, siapa yang gerakkan? Dia kan bergerak troli. Jika kita kata troli yang gerakkan, syirik. Allah yang gerakkan biskut yang dalam troli, Allah gerakkan troli, Allah gerakkan tangan kita untuk tolak. Semua Allah. Itu maksud tak bagi bekas. Sebab kalau kita kata yang gerakkan tu kita tu Allah, tapi biskut yang ada dalam troli itu dia pergi sendiri, troli yang tolak kerana Allah tolak troli. Allah tolak orang, Allah yang beri kuasa dekat Allah yang tolak, maka troli itu bergerak, maka biskut tu bergerak sekali, maka biskut tu troli yang gerakkan. Allah yang gerakkan orang untuk tolak troli. Jika begitu, syirik. Jika begitu, ada yang Allah tak buat. Jika begitu, troli itu telah memberi bekas. Itu maksud bekas. Istilah tikam turut. Apa tu? Bahasa apa tu? Tikam turut. Tikam turut. Itu bahasa apa? Itulah dia. Jadi, okay. Sambung lagi. Hanya usaha ikhtiar itu, yang ini kita nak faham. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak apa tu? Madkhal. Apa maksud madkhal? Jua. Dalam kurungan dia kata jalan pada menjayakan sesuatu. Bolehlah dalam kurungan tu. Tapi madkhal ni umpama paling mudah nak faham wayang kulit. Wayang kulit paling mudah nak faham. Yang bergerak wayang kulit tu semua tok dalang dia yang pegang tu, pegang tali tu. Gerak tangan, gerak apa. Hakikatnya kalau kita tengok wayang kulit macam dia gerak sendiri, tapi hakikatnya ada yang gerakkan. Wak dogo ke? Siapa yang gerak, berapa karakter yang ada dalam wayang kulit tadi? Seorang aja sebenarnya. Seorang aja. Suara dia buat dengan tenaga dia yang dia angkat dia tarik benang apa semua tu semua seorang. Itulah istilah madkhal. Apa dia madkhal ni? Itulah apa nama ni wayang kulit tu yang gerak. Okay. Madkhal ni dakhala, maksud dakhala tempat lalu. Madkhal asalnya dakhala. Madkhal ni macam tempat lalu. Tempat masuk. Dakhala kan masuk, tempat masuk. Maksudnya sekadar tempat masuk aja. Yang buatnya bukan dia. Dia sekadar lalu dekat dia. Sekadar lalu dekat dia. Kalau macam tu betul lah. Kita gerak macam ni. Dah gerak macam ni, Allah yang gerakkan. Allah yang nak dengan ilmu Allah. Gerak macam ni. Habis kita ni kan, kita gerak lalu kat kita je. Tapi semua Allah. Dia misalnya seperti putus sesuatu benda. Putus sesuatu benda. Mesti dengan dipotongkan. Mesti dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu adalah Allah. Macam tadi. Bila nak putus, mesti potong. Potong. Ambil ni, terpotong dua. Adakah ianya yang memotong? Tidak. Allah yang memotong. Bukan dia. Sebab kalau kita kata ini yang memotong, maka ia telah memberi bekas. Iaitu bekas potong. Sebenarnya Allah ya. Dia akan jadi beberapa, kalau orang yang tak datang kelas daripada awal, dia akan ada salah faham yang mana yang kita dah bincang sebelum ni. Tapi kita bincanglah sikit lagi. Takut orang baru ni. Atau orang yang ponteng ni. Jadi bila segalanya perbuatan Allah, bolehlah buat maksiat. Dia kata gitu. Habis yang orang buat maksiat tu semua, Allah lah yang buat. Kita tanya soalan balik.
Kalau bukan Allah buat, siapa buat? Tu jawab soalan dengan soalan. Habis yang berlaku pembunuhan, berlaku perzinaan, berlaku perjudian, minum arak yang dosa-dosa yang dosa besar tu, Allah juga ke yang buat? Jangan jawab soalan tu. Nak jawab macam mana? Habis kalau bukan Allah, siapa? Siapa yang buat? Oh, setan lah buat. Maknanya setan pun ada kekuatan. Setan pun bagi bekas. Setan pun boleh nak ambil botol arak, gok tu setan yang buat. Kalau kata setan buat. Habis tu, dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat. Kalau dia sendiri buat, bukan Allah. Bukan Allah. Jika bukan Allah, maknanya ada yang dalam dunia ni yang bukan Allah buat. Habis tu kalau bukan Allah buat, maknanya ada yang memberi bekas selain pada Allah. Ini untuk kita pegang. Cuma memang dia orang-orang yang tak masuk sebelum ni, dia memang akan ada macam-macam. Takkanlah macam tu. Habiskan mengaji dalam 2-3 kali lagi, kita akan bahas Qadariyah, kita akan bahas Jabariyah, kita akan bahas Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas pada tu baru faham. Sebab kita bahas sikit-sikit. Tapi sebenarnya saya dah bahas dah sebelum ni. Ya, betul. Kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Itu pun slow-slow kita masuk. Okay. Tak apa, kita slow-slow. Maaf, baru nak bertanya. Ustaz dah sebut. Jika apa yang kita lakukan tu perkara yang tidak baik, adakah perkara itu Allah yang buat atau manusia yang buat dengan hasutan syaitan? Kenapa Allah nak biarkan kita buat perkara tidak baik? Macam inilah ramai orang faham. Tak apalah, kita kalau kita fikir macam ni, kita kena macam ni tau. Masalah ni kita tak boleh jawab. Kita kena tanya balik. Tanya diri kita balik. Okey, kalau kata tadi kan, takkanlah Allah biarkan perkara yang tidak baik. Apa yang kita lakukan perkara yang tak baik. Adakah Allah yang buat? Iyalah. Dengan hasutan syaitan. Kalaulah seseorang itu buat dengan hasutan syaitan, bukannya bila syaitan hasut, kemudian orang tu buatlah apa-apa yang dosa-dosa yang jahat-jahat yang kita nampak jahat ni. Tak apalah hasutan syaitan lah. Cuma nak beritahu siapa buat. Kita kata kalau macam tu, hasutan syaitan kita yang buat sendiri. Kalau kita yang buat sendiri, soal diri kita sendiri. Kalau kita buat, maknanya bukan Allah buat. Kalau bukan Allah buat, sebab kita nampak benda tu jahat kan, bila bukan Allah buat, kita tanya balik diri kita. Maknanya dalam dunia ni adalah yang Allah tak buat. Sebab kita kata bukan Allah buat. Kalau kita kata ya, kafir. Bahaya, hati-hati. Yalah, dalam dunia ada yang Allah tak buat. Kafir, kufur. Itu i'tiqad kufur. Sebab kita meletakkan ada Tuhan yang lain selain pada Allah. Tapi kita tak perasan. Jadi kita tak berani nak jawab. Kita kata apa? Allah lah yang buat. Bukan Allah. Dia dah mula. Tak berani nak jawab. Sebab tu, dalam masalah ni kena soal diri sendiri. Kita kena ada basic dan kita soal diri sendiri. Kata, setan yang buat. Setan yang hasut. Lepas tu orang tu buat. Bukan Allah buat. Bukan Allah buat. Okey, mungkin dia salah cakap. Kita tanya balik. Tanya diri sendiri. Kalau bukan Allah buat, maknanya apa yang berlaku dalam dunia ni ada yang bukan Allah buat. Bila cakap iya je, kafir. Kita ni ibarat robot yang telah diprogram. Ni semua orang yang dah mengaji lah ni yang sebelum. Sebab tu dia boleh cakap gini. Yang kita ni hamba dan sebagainya. Sebab apa? Mereka boleh jawab relax aja. Tapi ada 2-3 orang yang tanya soalan tu, bila tanya soalan tu kita nampak sangat. Kelas sebelum ni tak masuk. Tapi jawab jugalah. Sebab tu tengok yang lepas, tengok agama lepas. Saya ada bahas panjang berkaitan dengan macam-macam. Berkaitan dengan perkara ni. Dalam siri kita ni juga. Jadi kalau kita kata, maknanya selama ni kita faham macam mana? Kita faham, apa yang kita buat tu memang kita buat, bukan Allah buat ke? Kita buat sendiri. Allah cuma tahu dan Allah cuma memerhatikan saja. Dan apa yang kita buat tu, tak kisahlah baik ke jahat. Kalau dia kata benda buruk, benda tak baik lah. Benda tak baik, bila sebut buat, semua perbuatan, sama ada baik ataupun tak baik. Dan kita dah bahas juga sebelum ni. Baik-baik tu nisbah kita aja. Bagi Allah mana ada.
Mana ada baik tak baik macam kita punya baik ni. Sebab baik dan tak baik ni Allah yang tentukan ianya baik ataupun tak baik. Itu pun kena. Dia tak boleh. Dia kena ngaji daripada awal. Dia tak boleh tengah-tengah. Jadi kalau dikata kat sini, jika apa yang kita lakukan itu perkara yang tidak baik itu kita kata tak baik. Nisbah Allah mana ada tak baik? Semua baik. Ya? Adakah perkara itu Allah yang buat atau manusia yang buat? Kalau kita kata manusia buat, tanya balik. Kalau manusia buat, maknanya bukan Allah buat ke? Bukan Allah buat. Tanya sekali lagi. Dalam dunia ni ada perkara ke yang Allah tak buat? Ada, iaitu perkara jahat. Kufur. Hati-hati. Kalau mati dengan pegangan gitu, masuk neraka kekal selama-lamanya. Macam orang kafir. Kalau pegang gitu. Sebab itulah masalah akidah ni. Lebih-lebih lagi rukun iman yang ke-6, ulanglah. Saya pun akan ulang lagi rukun iman yang ke-6. Ni dalam pengajian kita bab qudrah iradah ni, 2 qudrah iradah ni, ulang balik rukun Islam yang ke-6, qada dan qadar. Ulang. Saya sendiri pun tak boring nak ulang dan orang yang nak dengar pun tak boleh boring untuk dengar ulang dengar. Sebab inilah kegelinciran yang banyak berlaku. Sebab gelincir kalau berdosa besar, bukan nak kata okey, taklah tu sangat dosa besar. Tapi kalau i'tiqad atau pegangan tu kufur, kekal neraka. Sebab tu ulang. Ni rukun iman yang ke-6 ni kita dah bahas. Qudrah ni rukun iman ke-6. Kita percaya tak? Percaya pada Allah apa semua. Yang ke-6 apa? Percaya pada qada dan qadar. Untung baik dan untung buruk. Taat dan maksiat semua daripada Allah kan? Rukun iman yang ke-6. Kata beriman tapi kita tak beriman dengan rukun iman yang ke-6. Maka iman kita 5 saja. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kitab, malaikat, hari akhirat. 5. Satu kita tak beriman, iaitu qada dan qadar, taat dan maksiat semua daripada Allah. Kita tak beriman dengan itu, 5 tolak 1. Maka bukan macam matematik. 6 tolak 1. 5. Bukan macam matematik. 6 tolak 1. 6 rukun iman, tolak 1. 1 je tak beriman. Kosong. Itu sipir iman. Matematik, 6 tolak 1, 5. Sebab tu yang nak ulang. Tapi untuk kali ini tak sempatlah. Tak sempatlah kita nak habiskan. Macam berlakon, kita ikut skrip. Betul. Jadi geng Bahad ke geng baik? Betul. Ending semua director Ahmad Nispu. Betul. Ada tak Nispu? Tak ada. Betul. Semua perbuatan yang jahat juga Allah yang buat. Kita cuma ada usaha dan ikhtiar untuk sentiasa melakukan perbuatan baik. Nampak tak? Tak boleh lagi. Nak serah semua kat Allah tak boleh. Nak juga kata usaha ikhtiar kita. Nampak? Semua perbuatan yang jahat itu juga Allah yang buat. Cuma kita ada usaha dan ikhtiar untuk sentiasa melakukan perbuatan baik sahaja. Usaha ikhtiar untuk melakukan perbuatan baik sahaja tu pun Allah yang buat. Allah juga yang buat. Tapi sebab bila kita sebut semua perbuatan yang jahat juga Allah yang buat. Cuma kita ada usaha, ikhtiar untuk sentiasa melakukan yang baik. Usaha ikhtiar yang melakukan yang baik itu pun Allah buat juga. Jadi yang jahat ke yang baik pun Allah buat sama dua-dua. Saya nak pesan sebelum kita lanjutkan lagi, kita hanya boleh bercakap dalam mengaji je tahu. Dalam medan ta'lim, dalam mengaji je kita boleh bercakap macam ni. Kat luar kita tak boleh cakap macam ni, hukumnya haram, berdosa besar. Bila kita cakap maksiat Allah yang buat. Bila kita kata tengok tu apa yang berlaku, Allah yang buat, Allah yang nak, hukumnya berdosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Tak boleh cakap. Hanya boleh cakap ni tengah mengaji nak faham. Bila dah faham tak boleh cakap. Itu masalah adab pula. Nanti kita duk bercakap pula nanti kan. Kebanyakan orang berpegang pada manusia ada pilihan dalam hidup. Itulah. Tapi kalau dia kata pilihan dalam hidup tu maksudnya dari segi majah pinjam je pilihan, memang ada pilihan. Aku boleh angkat. Pilihan lah tu, aku boleh tengok. Itu tak apa. Takut pilihan-pilihan tu dalam hati pun, dengan pegangan pun pilihan juga. Itu yang tak nak. Cakap luaran je, kita memang ada pilihan. Secara luaran, kita boleh angkat, kita boleh baling. Pilihan kita nak angkat, nak lambung ataupun nak baling. Itu pilihan kita. Luaran. Yang kita nak bahas ni bukan luar tu, dalam. Luar nak cakaplah apa pun. Dalam, pegang. Yang angkat ni juga Allah, yang baling pun Allah, semua yang lambung juga semua Allah.
Maknanya, boleh ke jika dikatakan Allah biarkan? Biarkan tu tak kena perkataan biarkan. Buat perkara tidak baik sebab nak bezakan siapa yang beriman masuk ke syurga, kerana syurga limited edition dan yang lain masuk neraka. Biarkan tu apa? Allah tak membiarkan. Setiap yang berlaku, setiap saat yang berlaku, semuanya Allah yang buat. Biarkan tu Allah biarkan tak buat. Biarkan, biarkan. Tak. Allah yang buat. Allah biarkan buat perkara yang tidak baik. Bila sebut biarkan, Allah tak campur tangan lah. Maksudnya Allah tak peduli lah kan. Allah biarkan ianya terjadi. Mana boleh? Kita dengan Tuhan kita tak boleh berpisah walaupun sekejap. Tak mungkin Allah biarkan kita. Allah biarkan kita, kita tak ada. Kita sentiasa antumul fuqara'u ilallah. Kita ni pakai sentiasa memerlukan Allah. Tak boleh Allah biarkan. Kalau Allah biar, kita tak boleh hidup. Kita tak ada. Sebab tu perkataan biarkan tu tak boleh. Sebab bab tu ada dalam ni sebenarnya. Sebab tu banyak sangat soalan iftiqar, ya, soalan, sedangkan jawapan yang soal-soal tadi semua Allah dan makhluk tidak bercerai tanggal lah. Semua ayat-ayat ni ayat-ayat senior lah. Saya nak cerita ayat-ayat junior je. Kita junior je. Yang kesian dekat orang-orang yang baru-baru ni. Ni ayat-ayat canggih-canggih macam ni, bagi kat senior-senior lah. Okey. Semuanya soalan-soalan yang tadi ada, semua ada jawapan dalam ni semua. Semua ada. Saya baca sekejap, baca dulu. Okay. Perkataan qadariyah nisbah kepada, maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi, maka i'tiqadnya dinamakan i'tiqad qadariyah. Qadariyah ni sesat. Tu. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad qadariyah itu, manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Okay? Tengok dia punya kesannya. Muka surat 35 atas tu. Maka mazhab ini hukumnya fasik, dosa besar. Ada juga ulama mengatakan kafir. Tu. Semua yang soal tadi semua ada jawab. Cuma kita tak masuk. Saya nak masuk pelan-pelan. Sebab saya kesian dekat orang yang baru-baru ni. Yang jenis ponteng-ponteng kelas ni. Yang tak ponteng ni saya tak kesian pun, sebab dia orang sentiasa kuat. Apa jadi pun ngaji tetap mengaji. Ni yang ni masuk-masuk baru-baru ni. Terpaksalah terangkan balik. Sabar je lah orang-orang lama dengar lah. Nak selamatkan akidah. Jadi, kita tak boleh kata Allah biarkan. Tak boleh. Sebab bila Allah biar, mana boleh Allah biar kita? Allah biar. Kita nak gerak apa? Malah kita nak ada pun tak boleh. Biar lambat, asal faham. Yes. Jadi, masuk kelas faham elok dah Ustaz. Kalau duduk sorang-sorang fikir tak nak lehpi otak ni. Itulah. Jadi ramai orang berpahaman qadariyah dan pahaman mu'tazilah ni. Bahawasanya dia tak nak juga nak kata Allah buat semua. Nak juga sikit, nak juga kona, nak juga kona, nak juga kona. Yelah, semua Allah yang buat. Tapi, nak juga tapi. Tak ada tapi-tapi, semua Allah buat. Terima yang tu dulu, baru kita bincang. Jahat, baik, baru bincang. Sebab kalau kita tak boleh terima semua Allah buat, nak bertapi-tapi, nak juga kata, nak juga masuk usaha ikhtiar tu. Nak juga masuk usaha ikhtiar dengan maksud usaha ikhtiar tu memberi bekas. Tu tujuan kita masuk usaha ikhtiar dalam perbualan kita. Dalam perbualan orang-orang yang baru-baru dengar, dia akan kata, yelah, memanglah Allah buat semua, Allah berkuasa. Tapi kita ada usaha ikhtiar. Orang yang belajar, bila dia kata kita ada usaha ikhtiar, tak ada usaha ikhtiar jadi Jabariyah pula. Itu akan masuk nanti Jabariyah. Jabariyah ada dekat B, muka surat 35 tu kan. Jabariyah. Tak ada usaha ikhtiar jadi Jabariyah pula. Betul lah. Cuma sebelum kita nak bahas Qadariyah Jabariyah, kita kena terima semua Allah buat, semua Allah nak. Tu dulu. Tak ada tapi-tapi. Tak ada. Semua Allah nak. Seumpama macam Jabariyah.
seumpama macam Jabariyah. Yang tu B tu. Cuma kita ada usaha ikhtiar. Sebab Jabariyah kata makhluk tak ada usaha ikhtiar. Habis tadi kata usaha ikhtiar tak bagi bekas. Ada tu sekadar nama nak cakap aja. Jadi bila kita sebut usaha ikhtiar, orang yang mengaji, dia faham usaha ikhtiar tu tak bagi bekas. Orang yang baru-baru, dia akan faham usaha ikhtiar tu bagi bekas. Sebab tu dia nak sebut usaha ikhtiar. Dengar bahasanya, tengok. Dia kata, yalah semua Allah buat. Semua Allah yang nak, semua Allah takdirkan. Tapi kita kena usaha. Kejap. Orang awam, orang biasa-biasa, orang yang tak mengaji, bila kata, semua Allah yang takdirkan, semua Allah buat. Ya, betul. Tapi kita kena usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar dalam kepala dia maksudnya bagi bekas. Maksud apa? Takkanlah kita tak buat. Kalau kita buat, baru Allah bagi. Dia dah mula. Ayat tu betul. Tapi fahaman dalam kepala mereka tu yang salah. Sebab tu bila mereka sebut, kita tak boleh nak cakap salah. Sebab betul. Cuma dalam kepala tu yang salah. Pemahaman tu salah. Sekadar majaz. Majaz tu kita yang belajar cakap. Mereka tak ada majaz-majaz. Betul. Sebab tu kita tanya kan. Semua Allah buat. Allah dah takdirkan. Syurga neraka. Semua Allah dah takdirkan dah. Dah tahu dah syurga neraka. Okey, terima. Tapi kita kenalah. Nampak? Tapi kita kenalah semayang. Kita kenalah usaha ikhtiar. Kita kan ada usaha ikhtiar. Kita kena usaha. Kalau kita tak usaha, Allah nak bagi macam mana? Nampak? Dah mula dah. Ada kesan. Ada bekas tu. Malah bekas kita tu kita letak dekat Allah. Lagi teruk kita ni. Dengan kita usaha ikhtiar, dengan kita ibadah, maka Allah masuk dalam syurga. Kan? Kita kata gitu kan? Dalam pemahaman orang awam, maksudnya ibadah makhluk ni memberi bekas pada Allah. Teruk sungguh. Sedangkan kita ni tak ada bekas. Kita letak bagi bekas dekat Allah. Padahal nak bagi bekas dekat makhluk pun tak mampu. Tak bagi bekas. Ini kita letak, kita tu maksud orang awam letak, bekas tu dekat Allah. Nampak macam betul ayat dia dan tak boleh nak petikai. Tapi pemahaman tu yang penting. Sebab tu pegangan tu yang penting. Jadi kalau kata Allah takkan nak masuk syurga free. Kenalah usaha ikhtiar. Memang Allah telah tentukan, tapi kena usaha. Okey, betul lah kena usaha. Kita faham usaha tak bagi bekas. Tapi orang yang cakap macam tu, dia faham usaha bagi bekas. Faham tak? Nampak tak point kat sini katanya? Jadi kita bukan nak sebut tu. Sebab macam mana boleh faham ni? Cuba kita baca ayat-ayat yang ada dalam komen. Cuba kita baca ayat-ayat dia. Semua nak meletakkan usaha ikhtiar tu sebagai bekas. Sedangkan usaha ikhtiar tak ada bekas. Jadi kalau usaha ikhtiar tak ada bekas, semuanya Allah buat lah. Semua Allah buat. Yang usaha ikhtiar tu tak nak jadi Jabariyah aja. Tapi sebelum jadi Jabariyah atau tidak, kena terima dulu semua Allah buat. Semua Allah yang nak dan Allah yang buat. Okay, ya. Jadi hati-hati dekat situ. Kita tak nak sebut aja tapi pegangan tu salah. Semua Allah yang buat, semua Allah yang nak. Sebut lagi tapi habis kalau nak makan, ambillah nasi suap kat mulut. Usahalah sikit. Orang awam kata usahalah sikit tu maksudnya usaha barulah usaha kita tu akan memberi bekas dekat Allah, iaitu Allah benarkan. Apa? Bukan masuk gitu. Faham tak? Poin saya nak bawa. Ramai orang cakap usaha ikhtiar. Kita dah kata betul dah. Sebenarnya fahaman tu salah. Cuma ayat je betul. Tapi fahaman usaha ikhtiar tu salah. Sebab tu apa-apa nak cakap mesti ada usaha ikhtiar dalam pengajian lah, dalam pengajian. Di luar kita akan cakap kita kena cakap usaha dan ikhtiar tu. Tapi dalam pengajian, bila kita kata semua daripada Allah, mesti kita nak selitkan usaha ikhtiar. Jadi hati-hati dengan pemahaman usaha ikhtiar memberi bekas, sebut kat mulut usaha ikhtiar tak bagi bekas. Tapi bila kata apa-apa, hati kita seolah-olah tak dapat menerima, semua Allah yang buat. Kita tak dapat terima. Sebab perkara buruk lah biasanya. Perkara buruk. Okeylah, masuk syurga neraka Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Setiap orang ada syurga dan neraka, dia dah tentu dah. Dah tentu dah syurga neraka. Lepas tu kita kata apa?
Yalah, memang dah tentu. Kita tak tahu. Kenalah ada usaha ikhtiar. Kenapa kita selitkan usaha ikhtiar kat situ? Sepatutnya kita tak perlu selitkan. Habis tu kita mana? Sebab tu kita ni hamba, kita serah. Nak macam mana Allah masuk dah neraka. Habis tu tak payah buat ibadah. Oh, tu bab lain, jangan campur. Habis tu bolehlah buat maksiat. Oi, tu bab lain. Kenapa campur ni? Kenapa campur? Itu bab lain. Itu cerita lain. Sebab kita hidup di atas dunia ni, kita diwajibkan buat 3 perkara. Suruhan kita 3 perkara. 3 perkara yang disuruh oleh Allah. 3-3 kena buat. Yang kita bawa cerita satu. Iaitu yang pertama, kita beriktikad semua Allah buat, semua Allah nak, semua dalam ilmu Allah. Itu yang pertama yang Allah suruh kita pegang. Yang kedua yang Allah suruh kita juga, iaitu berhukum dengan syariat zahir. Kena semayang, kena usaha ikhtiar, semua tu. Kena buat baik, tak boleh buat jahat. Itu juga Allah yang suruh. Yang ketiga, apabila dah buat 2 ni, kemudian apa yang Allah suruh tu, betul ada hasilnya. Hasil tu semua Allah yang buat. Okey, hasilnya baik, syukur. Hasilnya tak baik, bagi kita redha. 3 benda yang Allah buat. Jadi bila kita kata semua Allah buat, kata kalau macam tu, kalau semua Allah yang buat, malah syurga neraka Allah dah tetapkan, kalau begitu tak payahlah semayang. Dia kata gitu. Kejap-kejap. Itu baru satu. Suruhan kedua kenapa tak buat? Suruhan ketiga kenapa tak buat? Suruhan kedua apa? Suruhan kedua adalah wajib semayang, wajib puasa. Kenapa pula Allah suruh puasa? Nak persoalkan Tuhan pula. Siapa Tuhan ni? Allah suruh 3 perkara, buat ajalah 3 perkara. Pertama, pegang semua daripada Allah. Allah yang buat, Allah yang nak. Semua. Nampak baik, nampak tak baik, semua. Allah. Lepas tu pula, Allah juga suruh. Allah yang sama jugalah. Suruh buat semayang, buat daripada syariat zahir. Puasa, jangan buat dosa, buat banyak pahala semua tu. Allah suruh yang buat. Allah suruh juga. Okey. Kemudian kita buat. Kita buat tu, kita wajib berpegang Allah yang buat. Yang kita buat tu sebenarnya Allah yang buat, bukan kita buat. Tapi kita disuruh buat. Kemudian hasilnya nanti, jika kena dengan kita, seronok benda yang baik bagi kita, syukur. Benda yang kita rasa tak kena dengan kita, redha. 3 benda. Tiba-tiba kita ambil satu je, iaitu semua Allah yang buat. Okey, oleh sebab tu, bila semua Allah buat, malah syurga neraka pun Allah dah tentukan. Kalau macam tu, buat maksiat je lah. Dia cuma ikut satu perintah Allah. Dia tak ikut lagi 2. Maka layaklah dia masuk neraka. Orang suruh 3, dia buat 1. Jadi tak boleh juga kita nak buat 1. Tak boleh. Jadi, habis tu, kita kena pegang macam mana? Yang zahir-zahir yang kena buat semua. Allah suruh kan? Habis kalau dengan kita semayang, lepas tu Allah masuk syurga. Bukan. Maka, dengan kita semayang Allah masuk syurga. Allah ada janji. Orang buat baik, maka Allah masuk ke dalam syurga. Allah ada janji gitu. Malah kita buat baik tu pun Allah yang takdirkan, Allah yang buat. Pusing-pusing, semua Allah. Semua Allah. Cuma, jangan ambil 1. Ambil 3. Kerana Allah suruh buat 3 perkara. Itu yang dia panggil tauhid, fiqh, tasawuf. 3. Kita bincang tauhid. Kita bukan bincang fiqh. Tiba-tiba dia nak masuk fiqh. Kalau begitu tak payah semayang lah. Dia macam-macam dia. Kalau macam tu tak payahlah. Macam tu boleh buat jahat je lah. Boleh buat maksiat je lah. Tu fiqh. Orang cerita akidah lah. Fiqh pun ada Allah suruh juga. Kena ikut juga. Lepas tu dia soalkan. Kalaulah Allah dah masuk dalam neraka, kenapa Allah suruh juga buat? Dia persoalkan. Wajib aridi. Ya, itu nantilah. Sabar dulu. Kesian ni. Tengok tu. Cuba baca balik dekat atas-atas tu. Tulisan-tulisan ni. Tulisan-tulisan kat atas. Cuba baca. Tak kesian ke? Orang yang dah faham ni sedap lah. Memanglah wajib aridi lah dia panggil. Lepas pada tu, lepas Allah janji. Cuma kalau kita baca kat sini, baca sikit lagi, dah 10.45 dah. Misalnya seperti putus satu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas. Tidak. Habis yang memberi bekas yang jadi terpotong tu Allah. Kita tengok atau dengan ibarat lain, atau dengan contoh lain, wahdaniah pada perbuatan. Yes, kat situ kita akan masuk. Dah masuk dah pun sebenarnya sebelum ni. Okay? Atau dengan ibarat lain, atau dengan contoh lain. Diumpamakan manusia itu seperti qalam. Pensel. Mana pensel? Qalam. Pensel.
Okay? Maka berjalanlah qalam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Ini perumpamaan kita. Pena telah diangkat, dawat telah pun kering. Wah, macam lagu je. Okay. Dia bagi contoh. Qalam dengan ni, tulis ni. Kita ni umpama qalam, pensel ni. Nampak? Conteng. Conteng. Siapa yang conteng? Kita. Tak? Siapa yang conteng? Allah. Kalau nak buat perbandingan lah. Kita ni. Kita nampak macam pensel ni yang tulis. Hakikat sebenarnya bukan pen kita yang tulis, bukan pen. Jadi kita lah umpama ni yang menggerakkan semua, Allah yang tulis semua Allah. Lalu kau kita je. Dakwat tu lalu kau kita je. Jadi pen ni, pensel ni, kalau dia boleh berfikir, dia akan kata dia yang buat. Pen aku yang buat, kau tengok ni. Tengok ni. Aku yang buat. Saya sebatang pen kan. Budak-budak dulu kan buat karangan. Aku yang buat, aku yang tulis A, B, C, D. Aku dia kata. Tapi hakikatnya bukan dia. Dia rasa je dia. Sebenarnya kita yang buat, bukan dia. Lalu kau dia je. Kita yang tulis A. Begitulah. Allah yang buat semua. Kita umpama pen. Tak ada apa pun. Dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian, jadilah pada zahirnya qalam yang menulis. Zahirnya nampak pensel yang menulis. Adapun hakikatnya ialah kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Hakikinya Allah Ta'ala. Hakikatnya. Lepas tu dia kata kat sini, maka i'tiqad kepercayaan manusia itu di dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan pahaman. Seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad yang besar. Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Akan datang. Ini adalah perbahasan rukun iman yang ke-6. Kalau kita ni betul, jadi kita berhenti dekat maka i'tiqad dan kepercayaan manusia. Kat situlah kita akan bincang i'tiqad Qadariyah. Kalaulah kita ni pernah mengaji rukun iman yang ke-6, kita kata kita beriman dengan rukun iman yang ke-6, tapi kita tak pernah dengar syarahan macam saya baru sebut tadi, tapi ringkas lagi tu, banyak lagi tu. Kena sambung lagi 3 kali lagi, 2 kali lagi. Baru faham? Jika kita kata kita beriman dengan rukun iman yang ke-6, tapi kita tak pernah dengar syarahan tadi dan kita tak pernah pegang macam tadi, sebenarnya kita tak beriman pun dengan rukun iman yang ke-6. Bila tak beriman dengan rukun iman yang ke-6, maknanya kita tidak beriman. Tidak beriman maknanya apa? Kita akan bahas lagi benda ni. Kita akan bahas lepas ni. Fa'akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bila Jibril tanya Nabi, rukun iman, maka Nabi sebut rukun iman. Yang hujung sekali beriman dengan qada dan qadar. Semua ada ketentuan Allah. Untunglah siapa dah dapat. Nak belajar tu boleh, nak genggam dengan gigi geraham tu susah. Yalah, dia kena ulang-ulang. Saya pernah masuk dalam maksudnya live ni kitab Majmu' Salasi Rasail. Pernah juga kitab Aqidatun Najin. Ada pernah masuk juga. Pernah juga kitab Kifayatul Muhtadi yang kat depan. Pernah juga sifat 20 secara umum. Adalah itu dah ada dalam YouTube. Ada juga kitab Risalah Tauhid. Ada juga kitab Hidayatus Sibyan. Siapa yang dah lalu semua tu ikut follow, lebih pada faham lah. Faham lah. Kita akan sambung tu lah. Fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Itu dulu. Esok bahid kita ibanah wal ifadah.
Siapa yang pening, pastikan masuk akan datang. Jangan gantung gitu je. Bimbang takut akidah tu lari. Kita sudah ingat tasbih kafarah. Tak garang.